Perang di sekitar Iran telah mendapat simbol baru kuasa dan tekanan. Dan pada hari Isnin 20 April 2026 ini, tumpuan bukan lagi hanya kepada kapal, peluru berpandu dan sekatan. Apa yang menjadi tumpuan ketegangan sekarang ialah syak wasangka bahawa Amerika Syarikat telah mengoperasikan di rantau itu satu sistem yang begitu rahsia sehingga tidak diakui secara rasmi. Drone RQ-180, sebuah platform pengintipan siluman yang dalam rekod awam hampir tidak wujud. Inilah inti utama kes yang menjadi tumpuan dalam beberapa minggu terakhir. Apa yang telah berlaku? Pada 18 Mac, imej yang diambil di Larissa, Greece menunjukkan sebuah pesawat sayap terbang sedang mendarat di pangkalan tempatan. Berita itu pertama kali dikeluarkan di portal Greece on Larissa yang menganggap pesawat itu sebagai B2. Tetapi bentuk pesawat, gear pendaratan, dan butiran yang kelihatan membuat penganalisis pakar membuat kesimpulan lain. Ia kelihatan jauh lebih seperti RQ-180 yang misteri, atau mungkin evolusi langsung daripadanya. Siapa yang berada di tengah-tengah perkara ini? Tentara Udara Amerika Syarikat, Northrop Grumman, penganalisis pertahanan, dan di latar belakang Iran, sasaran berpotensi untuk pemantauan yang jauh lebih mendalam daripada apa yang dikatakan sebelum ini. Perincian yang menentukan ialah Larissa sudah pun menjadi satu lokasi yang digunakan oleh pasukan Amerika termasuk untuk operasi dengan MK-9 dan Reaper. Ini telah mengubah imej yang kelihatan pelik itu menjadi sesuatu yang lebih serius. Satu petunjuk konkret bahawa aset yang sangat sensitif mungkin telah dipindahkan ke posisi hadapan cukup dekat untuk menyokong misi yang berkaitan dengan konflik dan bagaimana Washington bertindak balas dengan berdiam diri. Sehingga kini, pihak berkuasa Amerika tidak mengesahkan atau menjelaskan secara rasmi kehadiran pesawat itu. Pada ketika inilah, entra a pergunta mais importante. Bagaimana drone ini akan terlibat dalam konflik tersebut? Jawapannya mudah. Iran masih mengekalkan ancaman sebenar dengan pelancar peluru berpandu mudah alih, kedudukan bawah tanah dan keupayaan untuk menyebarkan sasaran di kawasan yang luas. Pakar yang ditemu bual dan dianalisis oleh The War Zone menekankan bahawa masalah utama Amerika Syarikat dan Israel bukan sekadar menyerang, tetapi mencari dengan cepat di mana pelancar-pelancar itu berada sebelum ia melepaskan tembakan. Cabaran ini semakin meningkat kerana banyak kenderaan boleh kelihatan seperti lori biasa bergerak dengan pantas dan bahkan beroperasi berhampiran struktur yang diperkuat atau bawah tanah. Walaupun selepas berminggu-minggu serangan, Associated Press memerhati bahawa aparatus tentera Iran masih mampu menimbulkan kekacauan serantau serta memberi impak politik dan ekonomi. Jadi, apakah sebenarnya RQ-180 dalam senario ini? Ia bukan pengebom, tetapi mata yang hampir tidak kelihatan. Analisis terkini menunjukkan bahawa pesawat yang dilihat di Greece mempunyai bukaan elektrooptik yang besar di bawah fuselage, mampu memerhati kawasan daratan dan ufuk pada sudut yang luas. Menurut pakar, sistem ini boleh menggabungkan sensor visual, radar bukaan sintetik, dan radar penunjuk sasaran bergerak di darat. Dalam bahasa yang lebih mudah, ia berfungsi untuk mengesan pergerakan, menjejak pergerakan, mengenal pasti corak, melihat pada waktu siang atau malam dan membantu membezakan antara sasaran sebenar dan tipu daya. Inilah jenis keupayaan yang boleh mengubah keadaan dalam peperangan di mana musuh bergantung pada mobiliti dan kejutan. Dan bagaimana ia berfungsi menjadi lebih jelas apabila melihat reka bentuk misi tersebut. Analisis teknikal itu sendiri menunjukkan bahawa dengan terbang pada altitude tinggi, platform ini boleh membuat orbit pemantauan dari jarak jauh, mengekalkan liputan berterusan ke atas sesuatu kawasan tanpa perlu masuk secara jelas ke tengah-tengah bahaya. Sensor-sensor juga boleh mengesan pancaran radio dan mengenal pasti sumber di atas tanah. Ini bermakna, selain hanya melihat sasaran, sistem ini boleh membina gambaran penuh pertempuran secara masa nyata dan menghantar data kepada pihak yang akan menyerang. Secara ringkas, mula-mula ia mengesan, kemudian ia menjejak, kemudian ia menyalurkan data ke dalam rantaian serangan. Itulah sebabnya drone ini menarik begitu banyak perhatian. Bukan kerana ia meletup, tetapi kerana ia menjadikan letupan pihak lain jauh lebih tepat.
Sesiapa yang telah mengikuti topik ini lebih lama, tahu bahawa RQ180 tidak muncul begitu sahaja. Aviation Week sudah membincangkan pada tahun 2013 tentang satu sistem peninjauan siluman rahsia yang besar yang berkaitan dengan Northrop Grumman. Pada tahun 2020, rangkaian yang sama melaporkan bahawa satu foto yang mungkin menunjukkan pesawat itu telah muncul di atas California dan menyebut nama samaran seperti Great White, BEP, dan Cikaka. Selain mengaitkan simbol itu dengan skuadron peninjau yang dikatakan sebagai sebahagian daripada struktur tersebut, maksudnya pesawat itu bukanlah baru dicipta sekarang. Apa yang berubah ialah buat pertama kalinya ia kelihatan telah keluar dari bayang-bayang dengan cara yang jauh lebih jelas, tepat pada saat tekanan terhadap Iran memerlukan tahap pengawasan yang sangat tinggi. Ini juga membantu menjawab persoalan dari sudut politik dan strategik. Jika Amerika Syarikat benar-benar menggerakkan aset ini untuk beroperasi berhampiran medan operasi Iran, mesejnya sangat berat. Washington bukan sahaja cuba menghukum Teheran dengan serangan dan sekatan. Mereka juga ingin menguasai medan perang yang tidak kelihatan, menjejak, meramal, mengekang dan mengurangkan ruang untuk kejutan bagi negara Iran. Ini selari dengan situasi semasa di mana kerajaan Trump mengekalkan tekanan ketenteraan dan keuangan secara serentak sementara rundingan masih rapuh dan risiko peningkatan konflik terus membayangi Selat Hormuz dan seluruh rantau ini. Akhirnya, kisah ini boleh dirumuskan begini. Apa yang muncul ialah bukti yang mungkin bahawa Amerika Syarikat sedang menggunakan platform risikan siluman bertaraf sangat tinggi. Yang menggerakkan semua ini ialah struktur ketenteraan Amerika dan sekutunya dalam kempen menentang Iran. Dengan perdebatan yang masih hangat hari ini, pada 20 April 2026 yang berkait secara langsung dengan konflik Iran, bagaimana ia akan berfungsi? Ia akan dilakukan melalui pemantauan canggih, pengesanan sasaran bergerak, dan integrasi dengan serangan. Dan kenapa perkara ini begitu penting? Ini kerana Iran masih mempunyai keupayaan untuk bertindak balas. Dan kerana peperangan moden tidak hanya bergantung kepada kekuatan kasar, tetapi kepada siapa yang melihat dahulu. Jika tafsiran ini betul, apa yang terbang di atas Iran bukan sekadar drone sahaja. Ia merupakan satu amaran senyap bahawa peperangan telah memasuki satu tahap yang lebih dingin, lebih teknikal dan lebih kejam.